yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah di dalam kitab Sunan ya, insya-Allah. Hadis ni bolehlah kita beri tajuk amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Berdasarkan hadis ni, Mu'adz bin Jabal tanya soalan kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'maihi kathirah allati la tu'ad wa la tuhsa. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, walhamdulillah ala ni'matil iman, walhamdulillah ala ni'matil Quran. Alhamdulillah ala ni'mati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah hatta yarda, walhamdulillah idha radi, walhamdulillah ba'da ar-ridha. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran tayyiban mubaraka. Wa usalli wa usallim ala habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halim wa ni'mah. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni sukalah untuk saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah di dalam kitab Sunan ya, insya-Allah. Hadis ni bolehlah kita beri tajuk amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Amalan yang menyebabkan kita masuk syurga. Berdasarkan hadis ni, Mu'adz bin Jabal tanya soalan kepada Nabi. Dan insya-Allah sebelum kita mula, kita baca dulu hadis ni. Kita ambil berkat lafaz nubuwah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia lah. Kita selalu dengar nama Mu'adz bin Jabal ni. Sedikitlah kita ingat, Mu'adz bin Jabal ni dia masuk Islam umur 18. Umur 18 masuk Islam, dia meninggal umur dia lingkungan 30-an. Maksudnya separuh umur sebelum Islam, separuh umur Islam. Kan, 18 masuk Islam, dia meninggal lingkungan saya pun tak pasti, tapi 30-an lah umur dia meninggal. Kata muda lah dia meninggal disebabkan ta'un kan. Ta'un di Dimashq, Syria. Dan satu lagi, Mu'adz ni dia terkenal lah dengan sahabat Nabi yang handsome. Kita kata mata dia bercelak, mata dia besar, kacak dia ni, Mu'adz bin Jabal ni. Berkebetulan juga kita ni belajar di Mesir, ada kawan nama Mu'adz, memang handsome sungguh tuan-tuan. Mata dia besar, celak betul. Mungkin kebetulan lah. Kita satu nama yang cantik lah, Mu'adz bin Jabal. Cuma sedikit kalau kita tengok orang Melayu kita, kalau saya lah orang Terengganu kan, nama Mu'adz tu cantik, tapi panggil je. Je tuan-tuan, orang Terengganu. Aduh, kita kata Allah, nama yang cantik. Sebab tu orang Arab dia cukup jaga dari sudut nama ni. Mungkin saya pernah cerita kat tuan-tuan kan. Kalau nama Yusuf kan, kita kawan kita nama Yusuf, Arab tanya contoh, Mas Muka, Ismak nama kamu siapa? Kita Ismi Yusuf, Melayu bunyi kan, Ismi Yusuf. Arab dia tegur kita, La, Enta Yusuf. Enta Yusuf. Mak asli pun dia suruh jaga tu kan, mak asli tu dua harakat, Enta Yusuf. Kita Yusuf. Orang Melayu kan. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita boleh jaga dari sudut nama ni pun cantik lah. Sebab orang Melayu ni memang terkenal lah, dia suka potong. Ibrahim, Him saja kan. Mudah-mudahan kalau kita boleh perbaiki, dia cantik lah. Jadi Mu'adz bin Jabal ni seorang sahabat Nabi yang mulia lah.
Dan saya secara peribadi bila sebut Muaz ni, kita akan ingat dua lah peristiwa yang mana Nabi hantar dia keseorangan diutuskan ke Yaman kan, berdakwah ke sana Yaman, di Yaman. Dan yang kedua kita akan ingat hadis yang Nabi sebut, aku ni cinta kamu wahai Muaz. Tuan-tuan selalu dengar lah. Muaz pun balas mula, wallahi aku pun suka kamu. Lalu Nabi peringatkan pada Muaz, jangan kamu tinggalkan pada dubur solat, pada akhir solat doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Selalu kita dengar doa ni. Nabi ajarkan kepada Muaz, jangan kamu tinggal setiap kali dubur akhir solat. Di sini dia jadi isu lah, di perbezaan ahli ilmu yang kita kena berlapang dada lah. Bila sebut dubur akhir solat, sebahagian ulama dia kata akhir solat ni sebelum salam. Sebelum salam. Sebagian ulama dia kata akhir solat ni kita kata selepas salam lah. Jadi kita cenderung lah, bila kata khilaf ni khilaf yang mu'tabar, masing-masing dia ada hujah dalil, kita boleh pakai dua-dua. Itu yang terbaik untuk kita. Sebab tu orang duk sebut kan, khilaf-khilaf ulama ni rahmat untuk kita. Kalau kita nak pertegahkan, kita nak pertahankan satu pendapat saja, mungkin rugi kita. Kan, kita sebagai mungkin jemaah, kalau imam, kita jemaah kan, imam mungkin dia lepas dah habis tasyahud akhir tu dia terus bagi salam, contohlah. Dan kita sebagai makmum ni, yang afdal untuk kita ni kita ikut imam. Imam bagi salam, jangan panjangkan doa. Itu kita kata dari sudut fake, kita jadi makmum. Ada setengah tempat tu kadang tu imam tu dah tasyahud akhir dah, dia ni masih lagi sujud yang akhir tu. Imam nak bagi salam dah sujud yang akhir lagi. Ada tempat begitu. Itu tidak tepat lah dari sudut aulawiyat. Dari sudut fiqh kita menjadi makmum. Sebab saya sebut, bila kita ambil dua pendapat, kalau imam tu mungkin dia cepat sikit tasyahud akhir, dia bagi salam, kita boleh baca lepas salam. Cuma ada satu kaedah yang saya cenderung pada pendapat ni, satu kaedah yang tuan-tuan mungkin boleh guna juga, disebut oleh ahli ilmu, bila mana Nabi sebut akhir solat, kan ulama khilaf lah sebelum ataupun selepas salam kan akhir solat ni. Tapi kata ahli ilmu, kalaulah doa itu berbentuk zikir, kalau berbentuk zikir, baca selepas salam. Yang mana kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia berbentuk zikir, dia tak ada doa dalam tu. Tapi kalau Nabi sebut akhir solat ni, Nabi ajarkan zikir tu berbentuk doa. Macam yang kita baca ni lah, Allahumma a'inni ni ada doa dalam tu. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu kan, bersyukur kepadamu, perelokkan ibadah aku. Ada berbentuk doa. Maka kata ahli ilmu, kaedah ni bila sebut doa, sebelum salam baca. Macam yang kita baca juga, Allahumma inni a'udzubika minan fitnatil mahya wa mamat tu kan. Itu kan sebelum salam kan. Jadi satu kaedah yang cukup cantik jugalah. Maka kalau dia kata doa tu berbentuk zikir, baca selepas salam. Tapi ala kulli hal, ini masih lagi dalam perbincangan ahli ilmu yang kita boleh berlapang dada lah insya-Allah. Tapi bila sebut Muaz, kita akan dengar lah, kita akan ingat doa ni, Allahumma a'inni. Nabi sebut kepada Muaz jangan tinggal, maka kita pun mudah-mudahanlah kita jangan tinggal. Sama ada kita baca sebelum salam ataupun kita baca selepas salam insya-Allah. Okey. Hadis ini daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qal, Muaz berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku, ajarkan kepadaku satu amalan yang boleh menyebabkan aku ni masuk syurga dan boleh menyebabkan aku ni dijauhkan daripada api neraka. Mudah-mudahan amalan ni untuk kita semualah tuan-tuan. Kita nak syurga Allah dan kita nak dijauhkan daripada api neraka. Cuma kat sini menariklah tuan-tuan. Muaz ni dia tanya soalan, wahai Nabi, beritahu aku satu amalan. Seolah-olah bertembung kan. Dalam hadis yang lain lebih kurang mafhumnya, kita semua tahu bahawa kita ni dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita kan. Seolah-olah bertembung dekat sini kata para ahli ilmu. Tashkik lah kita buat persoalan, ustaz macam bertembung lah. Sedangkan kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tapi para ahli ilmu dia jawab, kita nak dapat rahmat Allah dengan memperbanyakkan amalan kan. Kalau tak memperbanyakkan amalan, belum tentu kita akan dapat rahmat Allah. Kita kata kalau bernasib baik, insya-Allah kita dapat rahmat Allah. Tapi secara asasnya, umumnya nak dapat rahmat Allah mesti dengan amalan. Sebab hadis ni Nabi sebut, Muaz tanya, dan Nabi tak sebut pun
bukan sebab amalan yang menyebabkan kamu. Nabi tak sebut begitu pun pada hadis ni. Jadi kita boleh gabungkan dua hadis ni, kata para ahli ilmu, dengan amalan yang banyaklah, insya-Allah kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu kata Nabi bila mana Muaz tanya soalan ni, masya-Allah, laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah Taala 'alaih. Kata Nabi, kamu ni telah tanya soalan yang berat ni, azim, soalan yang besar. Kan betul lah tuan-tuan, tanya tentang syurga neraka ni tuan-tuan, saya pun pada malam ni seingat saya sekadar berkongsi lah tuan-tuan. Dari sudut amalan kita ni mungkin jauh tuan-tuan, orang lama, orang lebih berpengalaman, mungkin jauh. Mungkin tuan-tuan yang dengar ni lebih baik lah daripada yang bercakap ni. Cuma saya atas dasar kita nak kongsi lah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebab seingat saya menjadi satu cabaran lah kepada para pendakwah ni. Kan kita nak seorang buat baik ni mudah. Nak seorang buat baik ni mudah, tapi kita nak beramal tu payah. Itu satu cabaran lah untuk orang yang berdakwah, kita pada para ustaz-ustaz kita kan. Kita nak seorang buat baik mudah. Bagi mic, boleh lah cari ayat Al-Quran, cari hadis Nabi, kita kongsi. Tapi dari sudut amalan ni, Allah je yang tahulah. Tapi mudah-mudahan Allah bantu kita lah. Sebagaimana doa tadi kan. Allahumma a'inna ala zikrika, untuk beringat kepadamu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperelokkan ibadahku ni. Okey. Nabi kata kamu ni tanya soalan yang berat ni. Masuk syurga jauh daripada neraka ni berat. Sebab apa? Berat dari sudut payah nak buat tu lah. Dari sudut payah nak buat. Tapi kata Nabi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Tapi dia akan jadi mudah kalau Allah mudahkan pada seseorang itu. Maksudnya insya-Allah dengan taufik hidayah daripada Allah, kita akan jadi mudah nak buat sesuatu perkara tu, insya-Allah. Sebab tu hari ni kita dapat datang masjid kan. Sebab tu dalam kehidupan kita tuan-tuan, kalau kita baca hadis Nabi ni, kita tak akan judge orang. Kita tak akan pandang rendah pada orang. Kerana pintu kebaikan ni banyak sangat. Kita mungkin boleh datang ke masjid. Kalau kita tengok orang tak boleh datang masjid, kita dalam hati kita, dia ni orang tak baik ni. Ini orang bukan orang yang kita suka judge orang. Tapi kalau kita baca hadis Nabi SAW ni, kita akan jauh daripada perasaan tu lah, insya-Allah. Kerana hakikatnya kita boleh datang masjid kan, kita boleh bangun malam, boleh sedekah banyak. Semua itu kerana man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Allah mudahkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita tak judge orang, Allah jaga nikmat ni. Allah mudahkan kita sentiasa, insya-Allah. Okey, lalu Nabi jawab, amalan yang boleh menyebabkan kamu masuk syurga dan menjauhkan kamu daripada neraka, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadana wa tahujjul bait. 5 perkara Nabi sebut. Apa ni tuan-tuan? 5 perkara ni kita kata rukun Islam lah. Rukun Islam. Lah Ustaz, rukun Islam je yang ni saya tahu lama dah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya hadis ni dia cukup besar untuk kita. Kerana mungkin ada sebahagian orang, yalah dia tahu lama dah perkara rukun Islam ni, tapi dari sudut amalan tu, kadang tu kita boleh tengok dia lebihkan yang sunat daripada yang fardu kan. Contoh dalam bab bantu orang belanja orang mudah, tapi zakat payah nak keluar. Sebab zakat ni kalau keluar ni dia wajib, orang tak tahu kan. Tapi kalau nak bantu orang mudah. Ada orang begitu tuan-tuan. Dia dahulukan perkara yang sunat. Sedangkan hadis Nabi ni, kita jaga 5 ni tuan-tuan, syurga untuk kita, insya-Allah. Banyak riwayat-riwayat yang lain tuan-tuan. Dalam Ar-Arba'in An-Nawawiyah pun ada kan. Arab Badawi datang jumpa Nabi kan. Dia kata aku nak buat sekalian sikit je yang rukun Islam tu, solat, puasa, zakat. Dia kata aku tak nak tambah dah yang lain. Maksudnya yang sunat-sunat ni aku tak nak tambah dah. Ada khulul jannah, adakah aku boleh masuk syurga? Nabi kata na'am, boleh. Menunjukkan tuan-tuan, asas kita sebagai seorang Muslim kena jaga yang 5 ni dulu bagi betul. Kan? Sebagaimana biasa contoh kita akan dengar lah. Ni pun mungkin untuk diri saya lah tuan-tuan. Kita kata solat dari sudut rukun Islam yang 5 ni, solat lah, solat fardu. Tapi kita akan nampak bulan Ramadan, orang akan maghrib tu tak ramai. Tapi bila isyak, solat sunat tarawih tu ramai lagi daripada maghrib kan. Seolah-olah kita kata yang sunat mendahului yang fardu. Dari satu sudut lah. Tapi kalau kita nak bincang lebih detail, kita kata yalah, Ramadan pun setahun sekali. Tarawih ni dia ada kelebihan dia. Cuma dari satu sudut kita boleh kata betul ya, jangan kita lebihkan yang sunat daripada yang fardu. Asas kita orang Islam ni mesti yang fardu dululah. Cuma saya tak nak bincang panjang lah yang ini tuan-tuan. Sebab semua asas perkara ni, syahadah, solat, zakat,
kan, start daripada solat, zakat, puasa, haji ni perbincangan dia dalam kitab fiqh. Macam mana kita nak dapat ibadah yang kita kata yang sempurna lah, solat yang sempurna, zakat yang sempurna, puasa yang sempurna, haji semua ni, itu perbincangan dalam kitab fiqh lah. Mudah-mudahan kalau kita boleh belajar, kita jaga betul tuan-tuan, kita tak buat yang sunat pun masuk syurga kita insya-Allah. Ini berdasarkan hadis Nabi ni lah. Nabi sebut 5 perkara ni. Okey. Dan kalau kita lihat sebenarnya tuan-tuan, yang 5 ni, yang wajib ni tak banyak pun untuk kita. Rukun Islam ni yang 5 ni kita kata yang fardu lah. Rahmat Allah tuan-tuan. Yang wajib, yang fardu ni dalam kehidupan seharian kita sebenarnya tak banyak. Kita boleh kata solat aje lah yang wajib kan, solat. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu kan. Kita kata rahmat Allah. Walaupun 5 waktu, pahala dia sebagaimana 50 kan, masya-Allah. Itu yang wajib. Kalau dari sudut zakat pun, zakat tak. Kita kata sampai haul, sampai nisab baru wajib zakat. Begitu juga puasa Ramadan baru wajib, yang lain tak wajib. Melainkan kita mewajibkan diri kita. Iaitu nazar kan, nazar nak berpuasa jadi wajib. Tapi hakikatnya kita tengok rahmat agama ni, yang wajib tak banyak dalam kehidupan kita. Yang banyak apa? Adalah kita nak mencari pintu-pintu kebaikan yang lain. Sebagaimana hadis ni Nabi sambung lagi. Thumma qal Ala adulluka ala abwabil khair. Nabi kata, mahukah aku tunjuk kepada kamu, Muaz tadilah yang tanya soalan, abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Sebab tu tuan-tuan, kita hakikat hidup kita ni, kita nak juga kerja yang sunat. Walaupun betul lah soalan Arab Badawi tadi tu, dia tak nak tambah dah yang sunat, boleh masuk syurga. Tapi kalau kita lihat perbahasan ahli ilmu ni, kita pun tak pasti yang fardu kita ni macam mana. Banyak kekurangan tuan-tuan yang fardu kita ni. Yang sunat kalau kita buat, dia akan menampung kekurangan fardu kita dan dia akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala, yang sunat ni. Yang fardu kita buat insya-Allah, masya-Allah, lepas kita insya-Allah. Tapi dari situ kalau kita perhati tuan-tuan, saya sendirilah banyak kekurangan. Yang fardu pun, solat pun kadang akhir waktu kan, kadang lewat, kita malu. Nikmat Allah banyak sangat kan. Kita yang fardu pun tak terjaga sangat, tapi nikmat Allah banyak. Tapi cara dia tuan-tuan, kita memperbanyakkan yang sunat. Sebab kita suka buat yang sunat ni kan. Jadi insya-Allah kata ahli ilmu, dia akan menampung kekurangan yang fardu dan dia akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana saya ingat saya Imam Ghazali pun sebut. Imam Ghazali rahimahullah, dia sebut yang fardu ni kalau kita berniaga diibaratkan sebagai modal je, modal. Yang sunat ni lah diibaratkan sebagai untung tu lah. Maknanya kalau kita buat yang sunat banyak ni, maka untung lagi banyak lah. Dia akan mengangkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Adapun yang fardu ni, modal kita memang kita dah keluarkan modal kita. Kita nak dapat semula modal, buat yang fardu. Tapi kalau nak lebih lagi, nak tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan amalan sunat. Jadi kat sini Nabi sebut kepada Muaz, ala adulluka ala abwabil khair. Abwabil khair, pintu-pintu kebaikan ni banyaklah dalam agama kita. Sebab tu saya sebut untuk diri saya, jangan kita judge orang. Kita boleh bangun malam, orang lain tak mampu, tapi dia lebih dia dari sudut yang lain. Dia tak mampu datang ke masjid, mungkin dia ada kelebihan yang lain. Sebagaimana hadis yang kita pernah kongsi sebelum ni, dia suka tolong orang. Besar fadilat suka tolong orang ni. Pintu kebaikan yang banyak. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut 3 perkara saja. Dalam hadis ni Nabi sebut 3 perkara. Kita kata yang penting lah 3 perkara ni insya-Allah. Okey, yang pertama Nabi sebut pada Muaz, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Pintu kebaikan yang pertama kat sini adalah puasa. Puasa sunat lah. Puasa ni hebat tuan-tuan. Dan tapi dalam hadis ni Nabi sebut puasa junnah, as-sawmu junnah. Puasa ini perisai. Nabi sebut fadilat puasa tu. Puasa ni kalau kita buat perbanyakkan yang sunat, dia akan jadi perisai kepada kita, kata Nabi. Lalu kita tak faham perisai ni apa, kata ahli ilmu, syarah kepada hadis ni, dia kata masuk perisai yang disebut oleh Nabi ni adalah di dunia dan di akhirat. Bila kita puasa di dunia ni, dia akan jadi perisai kepada kita, dia merendahkan syahwat kita. Dia perisai, dia sekat syahwat kita daripada melakukan maksiat. Betul tuan-tuan, kalau puasa ni tak rasa sangat lah kan, nak buat kemaksiatan tu tak rasa sangat. Betul tuan-tuan. Tapi kalau tak puasa ni macam-macam lah, makan lagi dan macam-macam kita nak buat. Tapi Nabi kata puasa itu junnah, di dunia menjadi perisai, dia sekat syahwat kita. Dan kata ahli ilmu, perisai di akhirat nanti insya-Allah, orang yang puasa sunat ni, dia menjadi perisai kita daripada api neraka. Tak kena api neraka Allah insya-Allah. Jika puasa kat sini maksudnya puasa sunat lah. Sebab yang wajib tadi dah masuk kan, wa tasumu Ramadan, itu yang rukun Islam yang 5 tu. Jadi Nabi sebut sini puasa yang sunat. Bahkan kita kata puasa ni masya-Allah lah,
puasa ni antara ibadah yang mendidik kita ni ikhlas kepada Allah Ta'ala. Betul tuan-tuan, puasa ni saya sendiri pun tak mampu lah. Kita kata puasa orang muda terutamanya ni. Kalau bulan puasa tu rasa mudah je puasa, tapi 6 Syawal tu payah dah tuan-tuan. Tapi kata ahli ilmu, puasa ni dia mendidik kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab puasa ni tak ada orang yang akan tahu kita puasa ke tak, kecuali kita bagi tahu dia. Sebab tu tuan-tuan, perkara yang sunat jangan beritahu orang. Itu yang terbaik lah. Saya cukup tak setuju lah. Seingat saya di Selangor ni berlaku lah. Masa dia Terengganu, saya tak pernah terdedah dengan perkara ni. Dia panggil Raya 6. Kan, dia panggil Raya 6 kan. Selepas bulan Syawal tu, kadang tu ada jemaah jemput, Ustaz datang rumah Raya 6. Raya 6 ni apa? Saya pelik juga. Bukan Raya hari yang ke-6 tu, padahal nak habis Syawal lah tu. Maksudnya dia kata dah habis puasa 6 ni. Satu amalan yang kita kata tak cantik lah, kita kata. Sebab asas dalam perkara sunat tak payah beritahu orang. Bila beritahu orang ni, dia terdedah tuan-tuan. Boleh jadi sia-sia amalan kita, ataupun kalau tak sia-sia, boleh jadi kurangnya pahala kita. Sebab antara seingat saya ada ulama' yang syadid lah, syadid. Dia kata haram tu, tak boleh buat begitu puasa 6. Kerana apa? Bila mana datangnya Islam, Nabi ajar kepada kita ni, macam kuat juga dalil dia. Dia kata bila mana datangnya Islam, Nabi ajar kepada orang dulu jahiliyah, Nabi ajar kepada orang Islam ni hanya ada 2 hari perayaan. Hanya ada 2 hari perayaan, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Tapi kalau kita buat Raya 6 ni, seolah-olah kita tambah pula. Itu pendapat ulama' yang keras lah sikit bagi saya. Tapi dari sudut nasihatnya, kalau tak buat begitu lagi bagus lah. Sebab asas dalam perkara sunat jangan kita bagi tahu orang. Sebab tu puasa ni dia mendidik kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kan? Kadang tu mulut kita boleh bagi tahu orang kan. Yang tahu tu siapa? Hakikatnya Allah Ta'ala saja. Kita dengan Allah Ta'ala je tahu kita ni puasa ke tak. Kan? Mak tanya puasa kan. Dalam bilik air kita minum air, tak ada siapa yang tahu. Allah yang tahu. Sebab tu dia mendidik ikhlas kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, untuk diri saya dan tuan-tuan, puasa adalah kita kata pintu kebaikan yang pertama Nabi sebut dalam hadis ni. Dan seterusnya yang kedua, Nabi kata, antara ini jawapan daripada soalan Muaz lah. Antara amalan yang boleh menyebabkan kita masuk syurga ni, jawapan dia. Selepas mana rukun Islam, yang kedua ni Nabi sebut, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Amalan yang kedua adalah sedekah. Sebagai macam mana yang saya sebut tadi lah tuan-tuan, pintu kebaikan ni banyak. Tapi Nabi sebut 3 ni antara yang penting, kata ahli ilmu. Yang kedua adalah sedekah, Masya Allah. Yang ni pun tak perlu syarah panjang lah. Saya bagi tahu dah, orang Selangor ni memang ke depan. Dari sudut sedekah ni memang ke depan lah. Kan sahabat kita kan banyak, kawan-kawan kita belajar di Jordan, di Mesir kan. Ramainya orang Selangor sponsor, Masya Allah. Tapi Nabi kata dalam hadis ni, Nabi sebut fadilat ni orang yang puasa ni. Orang yang sedekah ni kat sini. Kat sini kita kata sedekah yang sunat lah. Sebab yang wajib tu kat atas tu, rukun Islam tu kan. Ini sedekah yang sunat. Kata ahli ilmu, tak kira lah banyak ke sikit pun, insya-Allah termasuk dalam hadis ni. Kita Alhamdulillah tuan-tuan ustaz, kita banyak dah bagi tahu kan. Dalam ayat Al-Quran pun banyak kelebihan sedekah ni macam-macam lah. Cuma dalam hadis ni Nabi sebut, mungkin tuan-tuan dah biasa dengar juga, Nabi kata tutfi'ul khati'ah. Sedekah ni dia memadamkan kesalahan, yakni dosa-dosa kita. Dan Nabi buat perumpamaan cantik kalam Nabi tuan-tuan. Nabi kata sebagaimana air ni memadamkan api. Masya Allah, air memadamkan api. Kita kalau tak lihat syarahan para ulama', kita akan nampak, kita baca, ya betul lah, ni kelebihan sedekah lah ni. Nabi kata kelebihan sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kan? Kita kadang baca penting tapi tak rasa penting sangat. Dan bila kita baca syarahan ahli ilmu, para ulama' sebut Nabi dia buat satu contoh yang biar orang nampak. Kalau Nabi sebut tutfi'ul khati'ah, sedekah ni dia memadamkan kesalahan. Itu perkara yang maknawi, orang tak nampak maknawi ni. Maknawi ni orang tak nampak, maksudnya apa? Dia perkara yang gaib lah. Kesalahan kita tak nampak, kesalahan kita. Tapi sedekah ni boleh memadamkan. Tapi Nabi nak gesanya, tengok Nabi buat contoh. Nabi buat contoh maknawi, Nabi bagi perbandingan dengan hissi. Kata para ulama, hissi ni apa? Hissi ni yang kita boleh tengok dengan kepala dan kita boleh pegang pun sekali. Nabi kata sebagaimana air memadamkan api. Sebab tu kita boleh buat contoh tuan-tuan. Air memadamkan api ni kita boleh tengok. Maksudnya kalau kita tengok, kita buatlah api kan. Kita letak air, padam api tu. Berlaku kebakaran ke, tak kira lah, kita buat contoh, bomba datang, dia padam api. Begitulah kita kata sedekah ni kalau kita buat sikit ke banyak, kata para ulama', termasuk juga dalam hadis ni, insya-Allah dia menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dosa-dosa kita yang lalu. Sebab tu kita kata tuan-tuan, sedekah ni payahlah juga kita kata kan.
Para ahli ilmu dia sebutlah, macam yang saya sebut, asas tadi dalam bab sedekah pun kalau boleh tak nampak. Tapi ada keadaan sedekah ni, ayat Al-Quran Nabi sebut boleh juga kadang tu sirran wa alaniyah. Ada keadaan kita boleh tunjuk sedekah kita ni. Antaranya nak bagi contoh pada orang kan. Kita kata menteri nak tunjuk, mesti kena ada dia. Macam menteri kan, nanti orang kata dia tak buat kerja pula. Dia kena ada. Sebab tu dia buat cek besar-besar kan. Kalau menteri kan, nak tunjuk dia buat kerja. Ya, dari sudut hukum pun kita kata ada tempat-tempat tertentu boleh. Kita buat secara terang-terangan. Tapi asas dalam bab amalan ni, sunat sedekah pun dalam hadis yang lain Nabi sebut tangan kanan sedekah, tangan kiri kita tak nampak. Bukan tangan kiri orang lain, tangan kiri kita tak nampak. Itu asas dalam ibadah sunat lah, insya-Allah. Okey, yang kedua ni sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana kesalahan memadamkan api. Saya baru teringat nak sebut tadi. Ada satu contoh lah, sebab bila mana Nabi sebut hissi ni kan, Nabi sebut contoh perbandingan yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Ada satu tempat, ada orang Arab lah, dia buat contoh sebeginilah. Tapi saya nak ambil yang lain lah, ada hadis Nabi yang lain. Kita ni di akhirat ni, darjat kita ni berdasarkan banyak mana ayat Al-Quran kita baca. Maka kalau kita makin banyak ayat Al-Quran kita baca, makin tinggi kedudukan kita. Sebab tu ada satu video yang saya tengok orang Arab ni cantik dia buat. Ada anak dia 2-3 orang lah. 2-3 orang. Kan, dia suruh seorang anak dia yang pertama baca Al-Quran, okey, naik satu anak tangga. Kan, okey, yang kedua baca pula berapa ayat. Kalau baca 3, okey, naik 3 anak tangga. Ini satu contoh yang cantik lah kita kata. Sebab Nabi sendiri pun buat contoh begitu. Nak bagi orang nampak. Sebab kan tu benda yang ghaib ni, yalah, orang percaya tapi benda tak nampak. Tapi kalau nampak lagi yakin lah kan. Sebagaimana banyak kisah-kisah Nabi kan. Nabi apa yang nak tengok Allah tu kan. Wa idh qala Ibrahim kan, murabbi arini kaifa tuhayya. Macam mana? Saya lupa juga ayat tu lah. Ingat saya Nabi Ibrahim kan minta nak tengok Allah kan. Lepas tu pengsan kan. Tapi bukan dia tak yakin Allah tu ada. Tapi kalau tengok makin bertambah keyakinan lah. Sebab tu kita boleh buat contoh sedemikian rupa, insya-Allah. Okey, dan seterusnya. Kata Nabi, pintu kebaikan yang seterusnya yang ni, masya-Allah. Wassalatul rajuli fi jawfil lail, iaitu solat seseorang pada tengah malam. Allah. Solat seseorang pada tengah malam. Kemudian Nabi membaca firman Allah dalam surah Sejadah yang kita baca selalu kan, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Maksudnya 2 ayat Nabi baca, ayat 16 dengan ayat 17. Sebab Nabi nak cerita kelebihan orang yang solat malam ni. Tapi dalam hadis ni pun tuan-tuan, dalam tata bahasa Arab pun tuan-tuan, masya-Allah. Sebab tu kita perlu pada syarahan ahli ilmu. Kalau kita baca ayat ni kan, puasa dia menjadi perisai. Sedekah dia memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan solat lelaki di tengah malam. Kita baca macam tak lengkap ayat tu. Tapi sebenarnya dari sudut tata bahasa Arab, wassalah kat sini ni kata Ibn Utsaimin, dia ma'tuf kepada sedekah. Makna kata tuan-tuan, antara fadilat bangun malam ni sama juga. Iaitu wassadaqatu wassalah. Bila ma'tuf ni dia jadi sifat lah. Dia sambung. Sedekah dan solat, fadilat dia apa? Solat pun fadilat dia sama. Boleh memadamkan dosa kita yang lalu. Solat seseorang di tengah malam boleh memadamkan kesalahan kita yang lalu sebagaimana air memadamkan api. Itu cara. Kalau dari sudut tata bahasa Arab tuan-tuan, kalau kita baca terjemahan tak dapat makna ni. Tak dapat makna ni. Tapi dalam hadis semua alhamdulillah Nabi sebut juga fadilat dia. Nabi baca 2 ayat dalam surah Sejadah. Yang ni kita nak bincang, insya-Allah. Nabi baca Nabi kata solat seseorang di tengah malam, summa tala. Kemudian Nabi membaca ayat yang 16, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. 2 ayat ni maknanya cukup besar lah tuan-tuan. Kita selalu baca kan. Walaupun kalau kita datang pada hari Jumaat kan, solat subuh pada hari Jumaat, 2 ayat ni cukup besar lah. Nabi nak sebut tentang fadilat orang yang bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', tulang-tulang rusuk mereka telah renggang. Maksudnya apa? Tengah malam tu orang sedang sedap tidur tu, tapi kita bangun tuan-tuan. Letih tuan-tuan, betul. Tapi dia bangun, Tuhan kata tulang-tulang rusuk telah renggang daripada tempat tidur mereka, madaji'.
Dia buat apa tu tuan-tuan? Allah kata yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia berdoa, dia menyeru nama Tuhan mereka. Sebab tu bangun tengah malam kita kena buat apa tuan-tuan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dia menyeru, berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan takut dan pengharapan, tamak. Ayat ni cukup cantik tuan-tuan. Kita boleh dapat dua fiqh dalam berdoa. Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada. Sebab tu antara fiqh kita berdoa tuan-tuan, kena ada perasaan takut. Takut apa? Takut Allah tak terima doa ni. Tapi jangan ada takut saja, dia kena ada yang kedua, tama'a, tamak. Tamak ni kata ahli ilmu, tamak ni pengharapan. Kita berharap, ya kita takut doa kita tak terima. Sebab apa? Bila mana kita ada perasaan takut, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Allah tak terima doa ni, kita akan buat dengan bersungguh. Kita akan mengaji lagi macam mana nak doa mustajab kan. Itu bila ada perasaan takut. Tapi tak boleh perasaan takut saja. Dia ada yang kedua, tama'a ni rendah diri. Tama'a ni, tamak ni pengharapan. Maksudnya kita berharap Allah terimalah doa aku ni, insya-Allah Allah terima dalam keadaan yakin insya-Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada harta mereka. Sebab tu tuan-tuan, ayat ni dia banyak kita boleh ambil faedah dia. Antaranya dalam bab doa tuan-tuan. Saya nak panjangkan sedikit lah. Dalam Al-Quran kalau kita baca tuan-tuan, banyak Allah ajar cara berdoa. Antaranya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah kan, ataupun wa khifah. Ada dua tempat Allah sebut dalam Quran. Tapi doalah kepada Allah ni dalam keadaan tadarru'an, rendah diri. Antara fiqh kita berdoa ni kena rendah diri, dan yang kedua dalam keadaan senyap. Yang ni ramai orang tak buat tuan-tuan, dalam keadaan senyap. Saya pergi ada satu masjid tuan-tuan di Selangor juga, dia solat hajat kan. Lepas tu saya kebetulan datang lewat juga. Saya solat ni memang mengganggu lah. Kita kata kalau angkat suara sedikit tu tak apa lagi. Ni kebetulan memang kita mic dipasang setiap tiang kan tuan-tuan. Dia doa ni, ya Allah, dijerit tuan-tuan. Tak betul, yang ni memang tak betul. Bercanggah dengan ayat Al-Quran. Bukan hadis Nabi, ayat Al-Quran. Suatu fiqh utama dalam berdoa ni tuan-tuan banyaklah. Antaranya kena ada perasaan takut Allah tak terima doa. Kena mengharap Allah terima doa. Antaranya lagi dalam keadaan tawadhu', ayat yang lain, rendah diri minta dengan Allah dalam keadaan senyap. Kerana apa? Dalam banyak riwayat Nabi sebut kamu ni minta kepada, macam mana mafhumnya saya pun lupa juga dalam matan bahasa Arab dia, tapi lebih kurang beginilah mafhum ni. Kamu ni menyeru Tuhan kamu yang maha mendengar, bukan kamu menyeru si pekak. Kalau orang tu pekak kita nak cakap kuat lah kan, tapi kita ni menyeru pada Tuhan kita yang maha mendengar. Sebab saya sedikit lah mungkin saya tak setuju. Sebab apa? Banyak kali bila kita kena lah kan, kalau kita datang lewat, sebab memang dalam fiqh pun ada lah, dalam fiqh pun dia ada apa, makmum yang masbuk kan. Masbuk ni tak sempat kan kita. Jadi bila dia bangun, kalau tok imam tu kuat sangat doa, dia mengganggu tuan-tuan. Peribadi saya sendirilah masa qiyamul-lail baru ni lah, qiyamul-lail Ramadan yang terbaru ni lah, 1443 kan. Kita dah masuk 1444 betul, 1444 Hijrah kan. Satu tempat tu tuan-tuan kita qiyamul-lail biasa. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak kenapa qiyamul-lail ni orang tutup lampu tuan-tuan? Sebab tak nak gangguan kan, tak nak gangguan. Bila tutup lampu ni rasa macam orang tak tengok kita rasa macam nak lebih tenang. Tapi tuan-tuan ada banyak tempat lah. Saya lepas kena sekali tu saya peringat dah. Sebelum kita solat sunat kita qiyamul lail ni, tahajud ni, pastikan phone tu kita matikan. Sebab dia orang ni kadang tu sebab apa? Dia bukan saja nak bising, tak ada orang call, bunyi alarm tuan-tuan. Bunyi alarm yang dia time banyak kali nak bangun tu, sampai bawa ke masjid tu. Yang tu tak tahan tuan-tuan. Kita lepas kena sekali tu, Allah, kita baca pun jadi macam tak ingat dah ayat tu, bising sangat. Lepas tu tuan-tuan, lepas habis solat tu saya bagi tahulah. Sebab salah satu mungkin silap faham lah orang kita, orang Melayu. Mungkin dalam mazhab Syafi'i betul. Dalam mazhab Syafi'i ni dia tak boleh lebih 3 pergerakan. Tapi itu kalau ada keperluan boleh tuan-tuan. Itu kalau saja-saja tiba-tiba buat 3 pergerakan, batal solat lah saja-saja. Tapi kalau ada keperluan, sebab tu para ahli ilmu atau dalam mazhab Syafi'i sendiri pun tuan-tuan, dalam bab phone ni dia bunyi, dia mengganggu orang, gerak banyak kali tak apa, ambil handset tutup. Maksudnya janganlah kita lebih-lebih ambil handset tu sampai baca WhatsApp pula, tak boleh lah. Kita ambil tu ala kadar lah, ambil nak tutup alarm tu. Kerana tu tak ambil pun kita boleh cari butang dia. Setengah orang tak berani buat begini. Tapi setengah masjid tu alhamdulillah dia dah ada pendedahan, dia buat begitu. Dia mengganggu tuan-tuan. Bahkan satu ayat Al-Quran sebut doa dalam keadaan rendah diri. Tapi yang kedua ni kesilapan ni mengganggu orang. Ni kesilapan yang berat jugalah bagi saya.
Wallahu alam, itu dari sudut perbincangan ilmiah lah. Mudah-mudahan kita boleh perbaiki. Okey, itu antara fiqh berdoa lah dalam ayat yang kita boleh ambil. Sebab tu dalam ayat, 2 ayat surah Sejadah ni yang Nabi baca ni, banyak kelebihan yang kita boleh ambil. Dan yang seterusnya Nabi sebut wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia bangun tengah malam, dia berdoa dalam keadaan dia takut, dia penuh harap, dan dia menginfakkan sebagian harta dia. Nabi tambah beberapa amalan dan Nabi nak sebut fadilat dia. Tapi sedikit lagi dalam ayat ni, kalau tuan-tuan lihat kan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Khaufan wa tama'a. Banyak tempat memang dia mesti sekali, tuan-tuan. Rasa takut, bahkan seingat saya ada perbincangan ahli ilmu lah, maksudnya rasa takut dengan penuh pengharapan ni dia mesti ada sekali. Dia tak boleh takut saja. Sebab tu ada ustaz kita ceritalah, yang ustaz yang kita mutawif ni kan, bawa jemaah haji pergi umrah kan. Dia kata banyak lah, dia kata pengalaman dia kan. Kadang tu dah habis balik Malaysia ni dah sebulan dah, 2 bulan dah. Ada lagi jemaah call. Ni kita kata ujian untuk mutawif lah. Kan kadang tu dia kata jemaah call lagi ni, 2 bulan dah habis haji umrah ni. Tapi dia kata, ustaz saya ni, saya teringat macam saya beginilah masa saya buat tu, macam saya tak yakin lah masa saya, macam-macam lah soalan dia ni. Saya rasa macam rambut saya gugur lah, macam-macam soalan. Dan ustaz kata jangan lebihkan perasaan takut. Sepatutnya bila kita dah balik Malaysia ni, kena ada perasaan harap tu lebih banyak lagi. Bahkan ahli ilmu dia mesti dikata seiring. Takut dengan berharap ni mesti seiring. Dia bukan dalam bab doa saja sebenarnya, tuan-tuan. Dalam setiap ibadat kita, kita nak solat pun kita kena ada perasaan takut. Takut Allah tak terima doa solat aku ni. Tapi jangan takut saja. Sebab takut ni bagus sedikit, dia akan membuatkan kita buat dengan baik solat tu. Tapi dia kena ada perasaan yang Allah ni rahmat, Allah terima solat aku. Kena ada dua begitu. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya dalam bab ibadah, dalam bab fiqh, selepas dah selesai suatu ibadat, datangnya waswas, tak payah ambil kira dah. Ini kaedah yang cukup besar, tuan-tuan. Dah habis dah solat isyak, nanti balik rumah, tak dirasa macam tak ada wuduk, waswas tinggal, tuan-tuan. Dah sah dah solat. Ini kaedah yang besar dalam fiqh yang kita kena tahulah selepas ibadat. Tapi kecuali kata ahli ilmu, memang kita betul yakin tadi, masa kuliah tu memang aku dah terbuang lah ni angin tadi. Kalau kita yakin, kita sedar, memang kita kena ulang lah solat tu. Tapi kalau kita was-was, rasa tadi, kalau yang tu was-was lah tu. Dia berbeza dengan yakin. Yakin ni, memang betul lah tadi tu tak sempat nak ambil wuduk. Itu yakin. Tapi kalau rasa macam, ni ramai orang Melayu kita ni, soalan memang banyak, tuan-tuan. Ustaz, saya rasa gini lah, saya macam talak. Rasa-rasa tu dia bukan yakin. Talak ni dia kena yakin. Itu dalam bahasan fiqh lah. Okey, tak apa. Seluruhnya insya-Allah ini 2 yang perkara yang penting lah Allah ajar kita dalam surah Sejadah. Perasaan takut dan harap mesti ada sekali. Okey, dan kemudian dia menginfakkan harta dia, sebahagian daripada hartanya. Lalu Nabi sebut fadilat. Allah sebut fadilat di dalam surah Sejadah ni. Allah kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka yang buat tadi inilah mereka yang solat malam, berdoa rendah diri, penuh pengharapan, menginfakkan harta dia. Mereka ni tak tahu daripada apa yang kami nak bagi pembalasan dia. Tapi Nabi Allah sebut dalam ayat ni, Nabi kata min qurrati a'yun. Allah sembunyikan pembalasan tu, tapi Allah bagi hint. Allah bagi clue lah. Allah bagi kata daripada min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai pembalasan kepada apa yang mereka. Kata ahli ilmu, min qurrati a'yun ni syurga lah, tuan-tuan. Tak ada yang lain lah. Syurga. Yang mana dalam hadis Nabi sebut, syurga ni benda yang telinga tak pernah dengar, mata tak pernah lihat, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas pun dalam hati manusia ni. Itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 amalan ni sangat penting dalam surah Sejadah. Syurga Allah akan bagi, tuan-tuan. Sebab tu bangun malam ni payahlah, saya sendiri payah, tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh buat, kita ingat fadilat. Sebab saya dah bagi tahu sebelum ni, bila kita belajar, kita ingat fadilat, kita akan lebih semangat lagi nak buat. Kan, kita tahu bangun malam ni ya agama Nabi tak tinggal, kita tak rasa. Tapi bila mana kita baca fadilat bangun malam ni, dia panggil fadail kan, fadail a'mal tu, dia akan jadi kita semangat nak buat. Sebab tu ada kitab Fadailul A'mal tu kan, macam-macam. Ada ahli ilmu dia kumpul Fadailul A'mal, kelebihan-kelebihan amalan dalam Bukhari Muslim saja. Sangat cantik kitab ni, dalam bahasa Arab. 1 jilid aja. Okey. Tujuan dia nak bagi semangat kita beramal lah. Dengan cara kita mengetahui fadilat. Jadi fadilat kita bangun malam, berdoa dalam keadaan rendah diri, infakkan harta ni, fadilat di syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Okey, berkenaan dengan soalan Muaz ni lah, nak syurga Allah kan, Nabi jawab. Okey, Nabi sambung lagi.
Selepas mana Nabi baca 2 ayat ni, surah Sajadah ni, Nabi sambung sedikit lagi. Nabi kata, "Thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa zirwati sanamih." Kata Nabi, "Mahukah aku beritahu kamu Muaz, wahai Muaz, bi ra'sil amri." Kita kata tunggak segala amal. Penting ni, tunggak segala amal. Wa umudihi, tiang-tiang amal. Wa zirwati sanamih, dan puncak segala amal tu apa? Lalu bila mana Nabi tanya pada Muaz, sudah tentulah, qultu bala ya Rasulullah, ya, kabarkan kepada aku wahai Rasulullah. Kata, maka jawab Rasulullah, ra'sul amril Islam. Kita kata tunggak segala amal ni adalah Islam. Kena jaga Islam kita, tuan-tuan. Wa umuduhu as-salah, tiang kepada segala amalan kita ni adalah salat. Tiang amalan salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad. 3 perkara. Al-jihad ni kita kata puncak segala amal ni adalah jihad. Masya Allah. 3 perkara ni sangat penting lah, tuan-tuan. Kita kena perbaiki diri kita. Mungkin dalam kuliah ni kita tak sempat. Cuma ramai orang bila sebut Islam. Sebab tu kita masa di Mesir, ustaz kita kata kan, kita belajar biasa ijazah ni 4 tahun boleh habis, 5 tahun. Dia bila ustaz kata, kalau kamu balik ke Malaysia, kamu tak boleh nak cerita. Kalau orang tanya Islam tu apa, jangan balik lagi. Walaupun kamu dah dapat ijazah lah, jangan balik lagi. Kalau tak boleh nak cerita apakah itu Islam. Sebab tu Islam ni kita kena selalu baikilah Islam kita. Sebab kita daripada kecil kita hafal rukun Islam, insya-Allah kita Islam. Tapi praktikal tu. Sebab tu tuan-tuan, antara yang kita terkejut hari ni, mungkin saya pernah cerita dekat tuan-tuan, sampai seorang ustaz boleh keluarkan kata-kata ni, tuan-tuan. Sebab saya, antara sebab media sosial lah. Dulu pun mungkin dah ada, tapi tak ada media sosial, kita tak tahu. Tapi hari ni ustaz ni dia public figure. Mungkin tuan-tuan kenal dia. Public figure, banyak pengikut dia ada sebut lah. Lama dah video ni, sebelum COVID lagi kot. Sebelum apa? Sebelum COVID lagi lah, 2 tahun lepas kot. Tapi isu dia, tuan-tuan, dia pakai gelang. Ustaz ni dia pakai gelang lah, macam nampak rantai sikit. Tapi orang tanya dia, ustaz kan lelaki kan, bahkan dalam mazhab Syafi'i memang Nabi larang orang lelaki pakai Islam, lelaki ni pakai apa, pakai gelang, sama ada daripada emas ke bukan emas tu tak boleh. Lalu ustaz ni dia jawab lah, dia kata dia pakai ni sebab dia berubat, dia ada sakit dia. Itu jawapan saya, bagi saya itu dia dengan Allah Ta'ala lah, betul ke tak betul dia sakit dia pakai gelang tu. Sebab kita kata jadi seolah-olah takut bila kita pakai rantai untuk berubat ni jadi tangkal pula. Kita percaya pada tangkal. Tapi tak apalah, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah, atas niat dia. Cuma bila dia nak jawab soalan ni, dia kata begini, kita bukan percaya pada tangkal. Kita kata gini, dia kata awak ni kalau dalam rumah, lebih kurang mafhum dia beginilah. Sebab saya pun tak ingat secara detail lah. Dia kata lebih kurang awak ni kalau dalam rumah berhala kan, ada 10 pun berhala dalam rumah, tapi hati kita ni tertaut pada Allah, tak syirik lagi, dia kata. Sebab dia nak kaitkan dengan gelang yang dia pakai tadi lah. Dia pakai, tapi dia bergantung pada Allah lagi kan. Dia tak berharap pada gelang kan. Tapi lepas tu dia buat contoh, awak ni dalam rumah kalau ada 10 berhala pun, 10 tangkal pun, tapi hati tu tertaut pada Allah lagi, maka dia tak syirik lagi, dia kata Allah. Kita kata pelik. Dari satu sudut kita fikir macam betul juga, ayalah hakikat manusia ni dengan Allah lah kan. Tapi teruk tuan-tuan, kita kata tidaklah diutuskan Nabi. Kita antara tujuan utama diutuskan Nabi nak hapuskan perkara ni lah semua, tuan-tuan. Khurafat, tahyul, syirik dan sebagainya. Dia sebenarnya kalau perbahasan ahli ilmu, dia dah membawa kepada syirik yang besar. Dia panggil syirik kecil. Kalau orang dia pakai, contoh saya buat contoh yang lain lah, para ahli ilmu sebut. Dia bersumpah dengan Kaabah lah. Dia kata wabil Kaabah, demi Kaabah aku akan buat begini kan. Sebab sumpah ni ada larangan, tak boleh bersumpah dengan selain dengan nama Allah kan. Kalau sumpah selain nama Allah boleh jatuh syirik, boleh jatuh kufur dalam hadis Nabi kan. Tapi para ahli ilmu dia bincang lah, dia kalau kita bila bersumpah dengan nama Kaabah, kita i'tiqad memang Kaabah ni ada kuasa, dia boleh mendatangkan mudarat, boleh mendatangkan manfaat, itu syirik yang besar. Kalau kita i'tiqad begitu. Tapi kita sumpah dengan nama Kaabah, tapi kita tapi Kaabah ni di bawah perkuasaan Allah lagi. Yang ni syirik kecil, kata ahli ilmu. Sebab tu kita perbincangan ni dipanjanglah. Sebab tu dalam bab Islam ni jangan belajar Islam saja. Islam bagus dah kita belajar, kena belajar apa menyebabkan Islam ni batal. Sebab tu ada satu kitab dia panggil Nawaqidul Islam. Kita daripada kecil kita belajar Islam ni apa, dari solat sunat, macam-macam lah dalam kitab fiqh. Kita tak belajar pembatal Islam. Itu lemah kita lah dari sudut sistem. Ini yang saya perasan lah, kita lemah dari sudut sistem. Sebab tu pembatal Islam ni, kalau kita bincang dalam bab syirik ni, banyaklah perbahasan dia. Cuma kalam ustaz ni kalam yang sangat bahaya. Dia jadi bola tanggung kepada puak-puak liberal. Ustaz ni lah. Sebab kita tak marah. Secara peribadi kita tak ada urusan apa. Saya peribadi dia pun tak kenal kita. Tapi benda yang berkait dengan agama,
Dia jadi bola tanggung kepada puak-puak liberal ni. Orang-orang yang duk kata, Ustaz, tak apalah saya tak pakai tudung, tapi hati saya ni baik dengan Allah Ta'ala, saya tak pakai tudung. Sama, jadi bola tanggung. Boleh ke begitu tuan-tuan? Ayat begitu, tak pakai tudung tapi hati baik. Tapi bola apa yang sebut Ustaz ni sebut, menjadi bola tanggung kepada puak-puak ni lah. Dan setakat saya tahu, Ustaz ni tak ada tarik balik lagi. Ramai dah Ustaz-Ustaz kita duk memperbetulkan, tapi dia wallahu alam, ego ke bagaimana, dia tak tarik semula lah. Wallahu alam. Kita beri laluan azan dulu. Kita sambung sedikit selepas daripada azan, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sedikit. Kita habiskan hadis ni. Selepas mana Nabi sebut Ra'sul amri, tunggak segala amal adalah Islam, tiangnya salat, kemuncak segala amal adalah jihad. Kan? Kemudian Nabi sambung lagi. Thumma qal, Nabi kata kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dhali kullih. Mahukah aku beritahu kamu, wahai Muaz, kunci segala perkara yang tersebut. Maksudnya kita bincang daripada awal tadi tu kan, rukun Islam dan pintu-pintu kebaikan, Islam, solat, jihad ni. Nabi kata, mahukah aku beritahu kamu kunci segala perkara tersebut? Maka kata Muaz, qultu bala ya Rasulullah, ya, bagi tahu padaku ya Rasulullah. Maka Nabi pun fa'akhadha bilisanihi wa qal kaffa alaika hadha. Maka Nabi pun tunjuk kepada lisan dia, lidah dia ni, kuf alaika hadha, peliharalah ini. Maka sebenarnya tuan-tuan, asas kunci segala perkara tadi duduk dekat lidah kita. Kenapa begitu? Muaz sendiri pun tuan-tuan, dia macam bila Nabi kata begitu, macam pelik juga kan. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhidhuna bima natakallamu bih. Maka Muaz tanya Nabi, bila Nabi kata jaga mulut ni, jaga lisan ni, maka Muaz kata, wahai Nabi Allah, adakah kami ni akan diseksa, diambil tindakan berdasarkan apa yang kami ucapkan? Maka Nabi pun jawab, sakilatka ummuk ya Muaz, ibumu kehilanganmu ya Muaz. Yang ni dari sudut bahasa Nabi lah, bahasa Nabi. Tapi Nabi secara mudahnya Nabi nak Nabi sebut kamu kehilangan ibu kamu ni dari sudut balarah lah kot. Nabi nak kata, ya penting, lisan ni sangat penting. Sakilatka ummuk. Ada perbincangan dia lah, ada perbezaan pandangan ulama. Tapi tak apalah, Nabi nak tunjuk pentingnya lisan ini. Lalu Nabi kata, wahal yaqubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatahum. Nabi kata, tidaklah dihumbankan manusia itu ke dalam api neraka, dihumbankan api neraka ke atas muka mereka ataupun batang hidung mereka, illa hasaidu alsinatahum, melainkan hasil daripada ucapan lidahnya. Kat sini satu kita boleh ambil tuan-tuan, tengok periwayatan hadis sahabat jaga. Hari ni pun ustaz yang sama saya sebut tu, dia merosakkan ilmu hadis tuan-tuan. Dia kata ilmu hadis ni perkara yang zanni saja, dia tak kuat. Kalau kita lihat, tengok cara periwayatan hadis ni, sahabat ni kan, dia riwayat apa yang Nabi sebut. Nabi kata tidaklah dihumbankan manusia ni dalam api neraka ke atas muka mereka. Tapi macam perawi ni dia keliru. Awqal ala manakhrim, ataupun batang hidung mereka. Kalau kita fikir-fikir, tempat yang sama je tuan-tuan, muka, batang hidung. Di bahagian kepala ni lah kira kan, muka, batang hidung. Tapi bila sahabat ni tengok, dia rasa macam yang mana Nabi sebut, dia masukkan dua-dua. Dia nak jaganya periwayatan ilmu hadis tu. Tapi hari ni banyak ustaz-ustaz yang mempertikaikan. Ada satu perkara yang pelik ustaz ni sebut tuan-tuan. Saya minta maaf, kita kena bagi tahu tuan-tuan. Dia kata ulama-ulama fiqh dulu, ulama-ulama dululah bila nak selesaikan satu masalah fiqh yang orang duk tanya kan, bila duk cari tak jumpa, dia akan selak langsir je. Mungkin tuan-tuan tengok video ni viral lah. Dia akan selak langsir, dia akan tanya Nabi terus. So Nabi akan jawab begini. Masya Allah, teruk tuan-tuan. Kita kata kalau apa gunanya periwayatan hadis ni sampai ke zaman kita, kalau semua benda ulama boleh dakwa, oh jumpa semalam mimpi Nabi, semalam aku salat nansir, Nabi bagi tahu aku jawapan ni kan. Jadi apa guna periwayatan hadis? Apa guna ulama-ulama berhijrah cari satu hadis kan, periwayatan kan. Cuma satu perkara yang kita boleh tengok lah, selisihnya para sahabat Nabi. Aisyah akhir sekali sampai berperang dengan Sayyidina Ali kan. Lagi siapa? Sahabat Nabi Muawiyah dengan Ali bergaduh tuan-tuan. Tapi dari sudut mereka tak nak berperangan tu. Kita kata ada orang munafik yang menyebabkan peperangan. Tapi tak ada seorang pun mendakwa. Aisyah yang tidur dengan Nabi, yang bersama dengan Nabi, tak pernah mendakwa, semalam aku mimpi Nabi, Nabi kata aku betul, Ali salah. Tak pernah ada begitu. Tapi hari ini ustaz boleh meremehkan. Jadi nampak agama tu nampak macam kartun tuan-tuan. Berat betul tuan-tuan. Agama nampak macam kata ada masalah, saya nak langsir tanya Nabi, Nabi pun jawab. Itulah jawapan dia. Lalu kita hari-hari kita belajar ni macam sia-sia lah pula.
Allahu alam. Tapi kita nak ceritalah dari sini, kita boleh nampak periwayatan ni sahabat jaga sungguhlah sampai ke zaman kita ni. Dan hakikatnya betul Nabi sebut mulut dia menjadi kunci segala perkara ni. Sebab apa? Dengan mulut seorang boleh syirik. Dengan mulut seseorang tu boleh syirik. Duk bercakap begini-begini kan, macam saya sebut tadi lah. Dengan mulut juga kita boleh sakitkan hati orang. Dengan mulut boleh sebabkan sia-sianya amalan kita. Kita puasa bagi tahu orang nak riak kan. Sebab tu betul Nabi kata asas perkara ni duduk kat sini lah. Amalan tadi betul Nabi sebut nak masuk syurga ni daripada apa? Rukun Islam lah. Lepas tu jaga yang sunat-sunat ni betul. Tapi asas kena jaga juga mulut. Sebab tu saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan semua, perkara dalam sunat ni tuan-tuan jangan cerita kat orang. Cerita-cerita ni dengan mulut. Kita tulis kat Facebook pun kata ahli ilmu, tangan ni dia mengambil tempat mulut. Kita bagi tahu orang saya buat begini, saya sedekah begini, jangan tuan-tuan. Sebab dengan takut sebab lisan, dia boleh jadi sia-sia segala amalan kita. Wallahu alam. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Okey, setakat ni tuan-tuan kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat segala yang baik daripada Allah Taala, segala yang buruk daripada perbincangan, daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.